dia ada mad jaiz. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan kamu dengan redha. Nampak redha? Dia mula redha dulu kan? Nampak tak? Redha dulu lah. Tuhan nak jemput kita jadi hamba dia. Redha dulu ya. Mardiyah, dan diredai. Nampak tak? Kita redha Allah, Allah redha kita. Baru layak masuk syurga. Baru layak jadi hamba Allah. Nampak tak? Dia. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam kalangan hamba-hamba aku. Hamba aku, baru jadi hamba aku. Ya, muka surat 60, insya-Allah tuan boleh saksikan sendiri. Di bawah tajuk kecil yang disarankan oleh Al-Allamah Al-Fahamah Profesor Dr. Muhabbuddin Wali sebagai pensyarah kitab hikam kita ini, uzlah adalah satu-satu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Uzlah dalam perbahasan ilmu tasawuf, uzlah adalah di antara latihan batin yang paling menonjol untuk tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalam hikmah, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah, yang dapat bermanfaat pada hati ialah sesuatu yang berupa uzlah, di mana dengannya hamba Allah boleh masuk dalam keluasan berfikir. Ya, itu diartikan. Ini adalah kalam hikmah yang ke-12 oleh Imam atau Ibnu Askandari, yang disebut sebagai kalam hikmah yang merujuk kepada urusan uzlah paling penting dalam latihan batin kita. Secara kasarnya kita faham uzlah ni adalah menyisihkan diri, menjauhi diri, menyepikan diri daripada urusan-urusan duniawi yang mungkar, urusan-urusan duniawi yang lara, urusan-urusan duniawi yang merosakkan, urusan-urusan duniawi yang merugikan. Apa-apa urusan dunia yang masuk dalam urusan dunia yang merugikan, urusan dunia yang lara, sia-sia, ya, duduk saja, duduk tengok, ya, perkara-perkara yang lara, ya, ini masuk dalam urusan-urusan duniawi yang wajib dijauhkan, bukan sunat, wajib kita kena jauhi. Inilah antara dikatakan sebagai lara. Awal-awal lagi kita lihat dalam sirah baginda besar Nabi SAW, apabila Rasulullah berada di dalam kalangan masyarakat Arab jahiliyah di Makkahul Mukarramah, ya, tidak ada seorang pun yang menzahirkan sifat-sifat terpuji dalam kalangan bangsa Arab kufar Quraisy ini. Rasulullah menyisihkan diri awal-awal lagi, berkhilwah di Gua Hira. Nampak ya? Rasulullah berkhilwah di Gua Hira ni adalah antara tindakan uzlah, menyisihkan diri. Sebab tidak ada benda manfaat langsung di Mekah tu. Tidak ada orang yang boleh dimanfaat atau diambil manfaat, tidak ada kumpulan ataupun masyarakat, tidak ada urusan apa-apa pun di Mekah ni yang boleh memberikan kebaikan manfaat. Maka Rasulullah uzlah di Gua Hira dengan berkhilwah. Jadi uzlah ni dia kena sambung pula lah, bukan tentang uzlah saja. Uzlah kita kena sambung lagi dengan urusan-urusan latihan batin yang lain lah. Antaranya khilwah, ya, kita kena duduk di satu tempat yang agak sepi, yang bersih daripada segala hingat-bingak, tidak ada sebarang urusan-urusan lara. Kita tumpukan zikir kepada Allah,
Antaranya Allah dalam syariat Islam ada satu amalan yang sangat bagus, yang sangat baik untuk jiwa kita, iaitu i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf ni masuk sebahagian daripada khilwah, dalam urusan khilwah ya. Jadi kita i'tikaf dalam masjid. Kalau kita ada rasa semak samun, rasa tertekan, banyak perkara-perkara yang menggugat, ganggu jiwa kita, cepat-cepat pergi masjid. Waktu bila tak apa, masuk masjid, ambil wudu, sembahyang sunat wudu dulu 2 rakaat, kemudian kita sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat, kita duduk dan kita berniat i'tikaf. Jangan lama, 15 minit cukup. 15 minit i'tikaf dengan tenang, dengan diam, seboleh-bolehnya ya. Kita tumpukan ingatan kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dalam ya, dengan zikir Allahu 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 sebanyak-banyak mungkin, sebanyak 15 minit tu kita akan rasa beza ya, tekanan tu dan dia akan hilang. Kita keluar balik daripada masjid, kita akan ada perubahan yang besar ya. Itu di antara sedikit rahsia i'tikaf. Ini tujuan i'tikaf ya. Jadi sekarang ni mengikut dalam tarekah Samaniyah. Tarekah Samaniyah ni terkenal di Nusantara Melayu lah ya. Melayu ni terkenal dengan tarekah Samaniyah ya. Dia kata kita masuk hari ni, zaman sekarang ni, kita nak uzlah, nak menyisihkan diri di tempat-tempat sunyi pun tak boleh, jadi masalah ya. Tapi orang kata macam betapa nak pergi bersunyi-sunyi khaluah di tempat lain, tak ni dia turun mai turun dengan apa, dengan M16 apa semua, turun kacau jadi maka tu kita uzlah dalam masjid. Masjid sebaik-baik tempat. Maka dalam tarekah Samaniyah dia ajak sekali, bukan kata i'tikaf saja, nawaitul i'tikaf, nawaitul uzlah, nawaitul riyadah, nawaitul suluk, nawaitul khilwah. Itu dia 5 perkara ajak duduk dalam masjid. Nawaitul uzlah, menyisihkan diri. Nawaitul i'tikaf, beriktikaf dalam masjid. Nawaitul riyadah, riyadah ni senaman batin. Nawaitul suluk, nawaitul khilwah, ada 5 sekali kita niat dalam masuk masjid, niat 5 sekali. Ini dalam tarekah Samaniyah yang mengajar macam tu. Sebab keadaan sekarang kita nak buat di luar tak boleh lah, nak pergi khaluat tempat-tempat sunyi ya. Dulu dekat Batu Gantung kan, Pulau Pinang ni dia Batu Gantung lah ya. Dia pergi khaluat di situ kan, pergi duduk sunyi dalam tu, di atas Bukit Cendana, Bukit Cendana duduk pergi khaluat di sana. Bukan buat maksiat, khaluat ni mensunyi-sunyikan diri dengan berzikir ya. Di pulau besar ramai orang pergi buat. Ini semua sekarang ni masih macam di Bukit Cendana tak boleh dah lah, sekarang tak boleh lah. Di Batu Gantung tak boleh dah. Dia sudah terbuka habis, terdedah kepada pembangunan moden hari ini. Maka menjadi masalah kalau kita pergi bertapa di situ lah. Tak ada pasal nak bertapa pun. Maka tu kalau bertapa orang kata kita tak betul. Saat ni ambulan dia main ambil kita. Orang ni kena buat pergi pusat rawatan sakit jiwa, kacau. Jadi tu kita kumpul semua 5 perkara ni, kita ambil balik kepada tarekah Samaniyah. Sudah awal-awal dia ajak kita jadikan 5 perkara tu dalam masjid kita. Masuk masjid, duduk dalam masjid kita niat nawaitul i'tikaf, satu ya, nawaitul uzlah boleh, nawaitul riyadah, nawaitul suluk, nawaitul khilwah, 5 ya. Itu antara yang diajar dalam tarekah Samaniyah. Kita pakai 6 tu ya. Kemudian apa yang kita boleh faham di sini yang disebut oleh Al-Imam Ghazali. Saya sebut dulu sebelum kita nak baca kalam ni, lanjutan kalam hikmah ini. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin,
menjelaskan tentang hati jantung yang memiliki dua makna. Sebab kita jumpa dalam ayat dalam kalam ni, ya, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlah, yang dapat memanfaatkan pada hati. Apa yang boleh manfaatkan kepada hati, boleh merawat hati, boleh memberikan ketenangan kepada hati, yang membawa kebaikan kepada hati, ialah sesuatu yang berupa uzlah. Sesuatu yang berupa uzlah. Uzlah lah di antara rawatan yang paling ampuh untuk memberikan manfaat kepada hati. Jadi sekarang kita nak faham dulu hati. Dalam kitab kita ni tak diuraikan begitu jauh tentang hati. Kita bawa dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menjelaskan hati jantung memiliki dua makna. Makna pertama ialah hati jantung sebagai bahagian daripada alat kelengkapan tubuh manusia, atau kita namakan dia buah sanubari. Jantung tu nama asalnya, nama asal Melayunya buah sanubari. Sebab tu kita guna dalam istilah, biar kita sebut sanubari ini sudah jadi sesuatu yang umum. Bila kita sebut sanubari itu hati sanubariku. Aku cintamu dengan hati sanubariku. Jadi dia ada satu jenis buah sanubari, ya. Dia kata jantung ni disebut sebagai buah sanubari yang berada dalam rongga dada, di sebelah atas bahagian perut. Dia tidak lebih daripada benda masuk dalam kumpulan biologis, kaji hayat, ya, dalam urusan benda yang disebut sebagai kaji hayat biologis, ya. Karenanya masuk urusan ilmu tubuh manusia. Penting. Hari ini perkara tu penting kan? Sebab jantung pun penting tu, ya. Sangat penting. Dan makna kedua, yang ni yang kita nak, yang kita ngaji sekarang ni, makna kedua. Makna kedua adalah latifatur rabbaniyah namanya. Latifah rabbaniyah. Latifah ni satu urusan yang halus, yang seni, yang tak dapat kita jangkau dengan indera kasar, ya. Rabbaniyah dia lebih bersifat ketuhanan. Masuk dalam ayat wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada tentang ruh, ya Muhammad, kulli ruhu min amri rabbi. Nampak? Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Nampak tak? Wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Tidak diberikan kamu ilmu melainkan sedikit. Itulah luasnya. Jadi atau ruh ini masuk dalam kumpulan hati jantung yang kita sebut sebagai hati qalbun. Ada lagi nafsu, ada lagi syahwat, ada lagi hawa, ada lagi akal. Masuk dalam kumpulan ruh diistilahkan sebagai urusan ketuhanan. Semua 556 perkara ini urusan ketuhanan. Kita tak dapat jangkau dengan indera kasar kita. Kita tak dapat uji dalam ma'mal, ya, kerana dia adalah urusan maya, maya, ya, yang bersifat ketuhanan yang Allah saja amat mengetahui. Maka tentulah luas dan begitu tinggi martabatnya. Maka dengan kerana itu, makna kedua latifah rabbaniyah merupakan daya kemampuan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengetahui, memahami, menguasai selok belok sesuatu, sehingga di sinilah letaknya hakikat insan, hakikatul insan, hakikat manusia. Duduk tang mana? Tang hati ni. Ya, maka itu bila Allah jadikan manusia ni pertama kali daripada nutfah, air mani yang disebelitkan. Air mani yang disebelitkan, dia jadi nutfah. Dia tak keluar lah. Yang kita sebelit tu pasal dia tak keluar lah. Ayak sebelit, ayak mani suami isteri yang bercantum dengan izin Allah, ya. Izin tu dia panggil bari, ya. Bila Allah izin, maka jadilah dua-dua benih daripada bapa, daripada mak, daripada suami isteri menjadi nutfah. Dia tak keluar. Bila tak keluar, dia melekat, tak keluar dalam rahim, dia panggil ayak sebelit.
Orang Melayu panggil, nampak? Benda sembelit ni benda tak keluar. Macam kita lah, kalau sembelit tak biarak kan. Macam tu kan? Tu faham tu? Nampak kan? Orang Melayu panggil ayak sembelit. Ayak sembelit ni adalah air yang sudah digabungkan antara dua benih ibu dan bapa. Ya, jadi air sembelit Arab panggil, hadis kata nutfah. Bila nutfah dia ada mana kata dia ada laluan dia seterusnya dia punya akabah yang berikut, dia akan jadi alaqah, darah beku. Yang sebut alaqah, ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya khalaqal insana min alaq. Yang kata alaq tu dia sudah jadi darah beku. Darah beku tu dia akan bertukar lagi menjadi mudghah. Mudghah ni segumpal daging. Segumpal daging yang mula-mula Tuhan buat tu adalah jantung kita lah. Jantung, ya. Tuhan buat jantung dulu. Dia tak buat lain. Nampak tak? Dia awal dengan jantung, dia padam esok pun dengan jantung, ya. Nampak tak? Berhenti jantung, berhenti kita. Nampak tak? Awal mula, maknanya penting, ya. Itu artinya hakikat manusia tu, kata hakikat insan manusia tu. Dan dengannya pula manusia menjadi yang dituju oleh pembicaraan syarak, menjadilah sasaran syarak. Nampak tak? Hati itu dituntut untuk berbuat dan tidak berbuat, bahkan diberi ganjaran atau siksa. Al-qalbu maknanya yang kedua ini pula menjadi tujuan pembicaraan dan perbahasan ilmu tasawuf. Itu yang kita bincang sekarang ni. Kita cakap bab dia, bab hati itulah, ya. Dan terkadang dipakai juga dengan kata ruh ataupun nafsu ataupun syahwat ataupun hawa ataupun akal. So kita pakai juga. Sama 5 perkara, 6 perkara ini kata Imam Ghazali satu hakikat dia. Hanya beza pada nama kerana fungsi dia berbeza. Nampak tak? Dia punya fungsi akal lain, fungsi hawa lain, fungsi nafsu lain, fungsi syahwat lain, fungsi akal lain. Nampak tak, ya? Tapi dia datang daripada satu. Dia adalah ruh datang daripada Allah. Dia faham, dia kena faham dulu tu. Kita kena tahu dulu yang tu, baru kita boleh bahas, kita boleh bincang kalam hikmah ni. Ya, baik. Jadi maknanya al-qalbu dalam makna inilah seterahnya sejahteranya, membuat sejahtera manusia. Maka tu Nabi dia kata, sebut dalam hadis kan, inna fi jasad ibni Adam mudghatan. Ada satu sirah hadis lah, ada satu hadis bunyi macam tu. Ya. Sungguhnya dalam jasad anak Adam ni ada segumpal daging. Mudghah ni Nabi kata mudghah. Iza salahat salahan nas. Iza fasadat fasadan nas. Ala wahyal qalb. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia jahat, jahat. Dan semua ketahui dia adalah hati. Orang Melayu kata hati, orang Indonesia kata jantung. Kita di Malaysia, orang Melayu kata hati. Tapi orang Indonesia panggil jantung. Dia tak kata hati. Dia kata istilah tu betul, ada jantung. Kita hati lain lah. Sebenarnya hati itu benda lain. Ya? Tapi kita faham kata, bila kata hati itu, jantung lah. Maka tu nak bagi faham senang, jantung hati. Habis nampak? Kita pakai dua-dua sekali. Jantung hati. Faham? Baik. Jadi makanya dikata musannif, kita nak selamatkan hati itu supaya hati itu menjadi hati yang sejahtera, yang selamat. Sebab hati sejahtera sajalah yang akan menimba rahmat Allah di akhirat, yang layak diberi rahmat oleh Allah di akhirat, yang layak masuk syurga. Nampak tak? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nampak Al-Quran kata, di hari itu tidak memberi manfaat malun wala banun, harta benda maupun anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang didatangkan dengan hati yang sejahtera. Inilah dia yang kita nak baca sekarang ni. Bagaimana nak sejahterakan hati kita? Hati sebagai
sebagai tempat yang paling penting sejahtera. Kita nakkan dapat hati itu, ya, kita nak dapat hati itu dalam tiga penawar besar. Kita nak hati itu, penawar langit, penawar Rabbani. Ya. Saya guna istilah itulah penawar. Tidak ada penawar, hati itu sihat. Tiga perkara ni paling penting sekali kita kena cari supaya hati. Pertama sekali kita nak cari apa? Sakinah, ketenangan. Paling penting sakinah, ya, minta kepada Allah, ya Allah buka pintu sakinah bagiku, ketenangan. Sakinah ni dia punya tenang lain tu. Makna sakinah ni kita nak faham beginilah, ya. Kita kata tenang, duduk satu tempat sunyi, tak dengar apa-apa, tak dengar hinggap-hinggap apa semua, tak ada kacau balau apa semua, kita kata tenang lah. Betul tak? Ini bukan sakinah. Ya? Sakinah ni duduk dalam mana, keadaan mana pun dia tenang. Nampak tak? Nah. Dia tenang. Dia duduk dalam keadaan mana pun dia tenang. Hinggap-hinggap, bising, haru biru macam mana tenang. Macam Nabi, ya. Walaupun duduk di Mekah, dalam Mekah tu macam-macam kalut duduk dalam Mekah tu. Kiri, kanan, depan, belakang, semuanya haru biru, bercelaru. Tapi Nabi tetap tenang. Nampak tak? Tidak, maka tu turun ayat ni. Was-samaa'i dzatil buruj. Nampak tak? Nampak tak? Walaupun Nabi itu seolah macam buruj, ya. Buruj ini satu gumpalan bintang yang dikumpulkan. Perjalanan bintang yang diikat, kaitkan. Nampak tak? Di mana buruj. Nabi ini duduk tak mana pun dia macam bintang, ya. Kita anggap kita faham dulu ni lah. Dalam pepatah Melayu kita berlian, ya. Berlian dia dalam acak pun dia berkilat, dia berseri, nah, dia akan tetap bersinar walaupun dia duduk dalam acak. Itu dia. Begitu. Hang duduk dalam keadaan mana pun dia tetap bersinar. Itu berlian. Macam itulah jiwa kita tadi ini. Jiwa yang kata tenang tadi, yang kata sakinah ni macam berlian lah. Dia tidak ada ganggu. Dalam gelap pun dia akan bersinar, dalam cerah lebih bersinar, dalam keadaan mana pun dia bersinar, maka dia sentiasa dengan gemerlapan dia, tidak lusuh, tidak utuh, tidak hilang. Nampak? Ini kekuatan dia panggil tadi ini, hati yang sejahtera. Boleh faham? Baik, baru kita baca kita punya lah. Terang dulu uzlah. Ini adalah kalam hikmah yang ke-12 oleh Al-Imam Ibn Atha'illah As-Skandari. Kalam hikmah ini mendalam sekali dan perlu kita terangkan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. Pertama, apabila dalam kalam hikmah yang lalu menggambarkan kepada kita sebahagian jalan untuk bagaimana mencapai kesempurnaan ibadah dan ta'abud kepada Allah, maka dalam kalam hikmah ini beliau menerangkan kepada kita jalan bagaimana melaksanakan ajaran sebelumnya. Ketahuilah bahawa mengubati penyakit-penyakit hati adalah wajib hukumnya. Itu dia, bukan sunat, wajib. Merawat hati, mengubat hati kita adalah perkara yang wajib. Kita nak kena tahu dia berpenyakit ke tidak pun melalui ilmu juga. Tanpa ilmu kita tak tahu kata hati kita tu ada penyakit dia. Betul tak? Macam kita punya jantung sendiri lah, jantung lahiriah kita ni. Kita nak tahu sakit, nak tahu kita ada penyakit ke tidak, ya. Kita buat kajian melalui pakar-pakar yang ahli ilmu juga. Penyakit-penyakit hati timbul disebabkan mengerasi tabiat, bahawa mengubati penyakit hati adalah wajib hukumnya pada hamba-hamba Allah yang bermaksud ma'rifah kepada Allah. Kalau kita nak sampai tingkatan ma'rifah kepada Allah, maka kita kena mengubati wajib hati-hati kita tadi ini. Penyakit-penyakit hati itu timbul disebabkan mengerasi tabiat kemanusiaan yang terjadi daripada mendekati atau menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan, cenderung pada memperkenankan kehendak hawa nafsu, bahkan juga terjadi daripada rasa sayang dan cinta kepada alam lahiriah dunia, sehingga dapat melalaikan untuk melaksanakan ta'abbud dan ibadah dengan sempurna kepada Allah.
Mabuk dunia tu penyakit hati lah. Gila dunia penyakit hati, ya. Gila pangkat, gila dunia, nampak tak? Gila harta benda, ya. Itu masuk dalam kumpulan dia kata gila, memang itu dia panggil gila. Dia dah, itu gila kan. Sebab dia tak jumpa yang betul, itu gila. Ya, menggila-gila dia dalam keadaan duniawi, maka akan jadilah timbul macam-macam penyakit. Banyak cinta kepada dunia, banyak berlibat urusan-urusan dunia, akan timbul penyakit. Memang betul, sama ada penyakit batin, penyakit zahir. Akan ada dua-dua penyakit itu melibatkan kita. Justru itu, maka kata musannif, untuk mengubati penyakit hati sebagai yang telah kita ketahui, ada bermacam-macam jalan. Nak rawat hati, ya, bab tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Sebab Allah ada perintah dalam Quran kan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, surah ni bagus untuk penyakit jantung. Orang rajin-rajin baca surah ni, insya-Allah, ya, sambil baca tu pegang jantung ni. Ini rawatan lah, terapi. Lah, bawa sama terapi. Quran tu rawatan, ya. Sambil baca pegang jantung kita. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Rajin-rajin buat, insya-Allah. Dia terpelihara penyakit jantung, insya-Allah. Jantung kita sihat. Nampak tak? Tapak tangan kita ni dia ada satu, Tuhan bagi jadi tapak tangan dia ada satu power, tahu tak? Aura kita panggil, ya. Dengan aura ni saya boleh rawat penyakit. Nampak tak? Jangan kita fikir penyakit tu sudah. Jangan duk fikir boleh baik ke tak boleh baik. Jangan fikir dulu tu. Nampak tak, ya? Sama juga kita boleh buat kat orang. Kalau ada orang sakit ke, ya, kita buat dulu. Ini dulu ada satu ajaran lah yang mari daripada Indonesia ke Pulau Pinang. Daripada anu ajaran semua pakai dengan tapak tangan dia. Tak payah baca apa. Nampak tak? Dia tuju tempat penyakit tu, angkat tapak tangan dia tadi ni, dia telah tuju. Nampak tak? Dengan hasrat semoga terdapat kesembuhan, kebaikan, keafiatan pada orang ni. Cakap tu je kita niat, jangan ingat apa-apa lagi, ya. Tala lama sikit, insya-Allah, ya. Kebaikan. Jadi sekarang kita baca kita. Sebab tu bila kita sembahyang, tangan kita kena, nampak tak? Nampak tak? Tak usaha lah. Orang tak pernah tanya apa siapa kena kiam tangan lah. Awak kena kiam lah. Itu dia punya kesan tapak tangan tu. Sebab tu bila kita baca wasyamsi wadduha, di luar lah dalam sembahyang yang biasa lah. Di luar bawah tapak tangan baca surah tu surah, jangan ingat apa-apa, ya. Terus kita ingat. Kita terus letak tapak tangan baca, insya-Allah semoga kesembuhan, ya. Habis. InsyaAllah selamat sakit jantung. Buat gerak lah, jangan sekali dua lah. Kena rajin buat lah, apapun, ya. Macam surah Sabih itu, kita baca Sabih isma rabbikal a'la, ya. Sama juga kita letak, kita akan dapat sifat kasih sayang. Kita akan ada sifat sayang kepada makhluk Allah. Lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Ya. Tuan-tuan, saya ulang sebut, kita kalau mengaji, contohnya dalam ilmu tauhid, kita mengaji ilmu tauhid ni. Ni hikmah ni. Ni kitab hikmah tauhid, dia kena ada hikmah. Tauhid dia tak boleh tauhid saja. Sifat 20 kita mengaji itu ilmu tauhid lah. Tapi dia kena bawa hikmah, baru dia ada manfaat bagi kita. Kalau tak sampai hikmah, ilmu tauhid itu tak ada manfaat bagi kita. Mengaji sifat 20 hampir khatam kitab, terburu mati. Nampak? Tapi tak ada manfaat. Kenapa? Tauhid itu tak sampai hikmah. Ini hikmah dia. Nampak? Hikmah dia. Yang kita mengaji semua ni kitab ni tuan-tuan, kita hikmah ni, kita hikam ni, habis 264 kalam-kalam hikmah ni untuk nak dapat tiga perkara ya. 3 perkara. Nampak? No? Kita tahu punca dia tu, sahabat awal-awal saya siap. Kita mengaji kita hikam ni kita ada ilmu tauhid, dah ada ilmu tauhid, sifat 20 dah ada, ilmu fiqh pun dah ada, ilmu tasawuf pun dah ada, tapi hikmah tak ada. Hikmah tak ada. Jadi hikmah ni
yang kita mengaji ni, Imam Abdul Athaillah susun kita hikmah ni untuk nak capai 3 benda. 3 benda. Ada 3 benda ni, habis. Kita selesai urusan kita sebagai seorang abdi kepada Allah. Kita sudah masuk dalam wilayah ketuhanan. Selamat dunia akhirat. Nampak ya? Pertama, kita akan sampai kepada sifat ridha. Itu dia. Nombor 1 kita akan ridha. Habis. Dah sampai martabat ridha ni tinggi dah. Hamba Allah yang ridha kepada Allah. Bila ridha baru masuk syurga. Tengok Tuhan sebut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa mutmainnah. Sebut mutmainnah terus. Ambil bahasa dia. Terjemah macam-macam. Irji'i. Panjang pula. Ayat tu dia bunyi panjang. Dia ada mad jaiz. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan kamu dengan redha. Nampak redha? Dia mula redha dulu kan? Nampak tak? Redha dulu lah. Tuhan nak jemput kita jadi hamba dia. Redha dulu ya. Mardiyah, dan diredai. Nampak tak? Kita redha Allah, Allah redha kita. Baru layak masuk syurga. Baru layak jadi hamba Allah. Nampak tak? Dia. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam kalangan hamba-hamba aku. Hamba aku, baru jadi hamba aku. Wadkhuli jannati, dan masuk dalam syurga aku. Dia kena ada redha. Jadi kita mengaji, kita hikam ni tuan-tuan, tujuan mengaji ni nak capai redha. Jadi kalau tak faham muamalah dengan Allah ni, kalau tak faham muamalah dengan Allah, macam mana nak redha? Nampak tak? Kenal-kenal lah Tuhan tu bersifat di sifat 20 kita tahu. Tapi kita tak tahu muamalah dengan manusia pun sempurna, muamalah dengan Allah lebih kena sempurna. Kita dengan manusia pun kena muamalah, betul tak? Ya. Maka dengan Allah lebih kita kena muamalah lagi. Bila kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, akan lebih manfaat. Itu nombor 1, nak capai redha. Nombor 2, ini semua dalil. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu dah nombor 2. Hanya saja orang beriman ini bila disebut akan nama Allah gemetar, bila dibaca ayat Allah bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Nombor 2, tawakal. Supaya kita tawakal langsung hanya kepada Allah. Tak ada bergantung dekat makhluk dah. Nampak tak ya? 100% kita bergantung semua kepada Allah. Hidup matiku lillahi rabbil alamin. Baru betul nampak tak? Nombor 2. Nombor 3. Ya. Nombor 3, kita nak cari apa? Nak cari kasih sayang. Nak cari kasih sayang Allah. Yang ni dia adalah hari-hari tuan-tuan dan puan-puan, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, kita mendawamkan dengan nama Allah Rahman Rahim, Rahman Rahim, Rahman Rahim. Lah kena balas cinta, kena balas cinta Allah. Jadi sampai kepada mahabbah. Jadi 3 lah. Pertama ridha, kedua tawakal, ketiga mahabbah. Inilah 3 sifat yang paling penting kita nak cari makam ni, yang kita mengaji ni tuan-tuan. Nampak tak? Sama ada kita nak dapat atau tidak, Allah sajalah yang akan menentukan bagi kita nak dapat. Nampak tak? Kena tahu tak tujuan mengaji ni pasal apa. Orang tak tahu yang ni, dia tak nampak yang ni, dia tak maulah mengaji ilmu ni. Nampak tak? Dia tak nampaklah pentingnya ilmu ini. Tapi kau mau nampak penting 3 perkara ni, kalau tak ada, macam tadi, kalau redha tak ada, nak masuk syurga macam mana? Kan ayat ni dah bagi tahu dah. Hanya hamba-hamba yang redha saja boleh masuk jadi hamba Allah, jadi boleh masuk syurga Allah. Kena carilah ilmu redha. Nampak tu? Inilah kita kata tadi ni. Orang tak faham bab ni, tak sampai ke situ,
tak mau pergi dengar atau cuba-cuba dengar, cuba-cuba dengar lah. Oh penting lah, maka aku kena mengaji. Orang tak faham yang ni, yang tak payah mengaji, habis tak payah cari ilmu ni, nampak ya. Itu yang kata tadi ni kerugian. Besok tak jumpa lah makam Tuhan, tak jumpa lah surga Allah, tak boleh masuk dalam kumpulan hamba-hamba Allah yang soleh, ridha. Nampak? Semua ni tiga-tiga sifat ini bergantung kepada kepahaman kita kepada sifat 20 tadi. Sebab tu kenal sifat 20 dulu, mengenal sifat-sifat Allah. Nampak tak? Ya. Ya. Baru kita akan nampak. Kita sambung balik. Baik. Untuk mengubati penyakit hati sebagai telah kita ketahui, ada bermacam-macam jalan, tapi jalan yang paling bermanfaat dan berhasil ialah uzlah, menyisihkan diri. Uzlah ialah menjauhkan diri untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang menurut kacamata agama dan akhlak adalah tidak baik bergaul dengan mereka. Misalnya kerana orang-orang itu tidak mengerjakan ajaran agama dan sering melanggar larangan-larangannya, yakni menjauhkan diri kita dengan orang-orang yang tidak sembahyang, mengerjakan yang haram, orang yang sering berbohong, mencela orang lain, lain-lain sebagainya. Ini tempatnya apabila kita bergaul dengan mereka pasti banyak sedikitnya akan membawa pengaruh yang tidak baik pula kepada kita. Terkecuali apabila pendirian kita sudah kuat dan tidak akan terpengaruh dari keadaan mereka, di samping tujuan kita ialah untuk menarik mereka yang pada jalan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama sekali. Masuk dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tuhan sebut yang ringan je. Antara kriteria sikap sifat orang-orang beriman itu, mereka akan menjauhi daripada perkara-perkara yang lagha. Yang haram dah tentulah, yang mungkar lagi penting lah. Tuhan ambil yang paling ringan je, lagha. Nampak tak? Nampak tak? Lagha ambil kita pergi duduk makan angin, duduk tepi laut, nampak tak ya? 1, 2, 3 hari ambil cuti je kan, cuti makan angin ya. Pada zahir kita kata bagus ya, no? Pergi makan angin, ambil lah cuti, pergi duduk lah makan angin, vacation leave ya? Pergi duduk tepi laut, sewa chalet ya, kayak itu ya? 3-4 hari, bagus ya tu. Mengikut kacamata tasawuf, dia adalah lagha, sia-sia. Nampak tak? Itu dia, lagha, sia-sia ya? Itulah. Itu di antara perkara mengikut urusan-urusan duniawi, urusan-urusan dia, pemikiran sekular. Pemikiran sekular bagus ni, kita berehat, ambil cuti pergi berehat. Nampak tak? Kalau menikah ada honeymoon tu lagha. Nampak tak? Faham ya? Dalam kacamata tasawuf dikira sebagai lagha. Mana ada honeymoon dalam Islam? Nampak tak? Cukamun ada. Cukamun. Nampak tak? Honeymoon tak ada. Tak itu nah. Boleh faham tak? Jadi boleh faham ya? Jadi maka kita kena ambil kira. Dalam Islam tidak ada apa-apa yang lagha. Maka tu Tuhan sebut, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nampak tak? Kita tengok dalam TV ni, macam-macam program hiburan ya. Ya Allah, takut dia tengok hiburan program hiburan, dan akan naik satu kompleks, tak tahulah, di bawah Perdana Menteri kita yang baru ni, mungkin dia tak buat kot nanti baru ni, Perdana Menteri baru ni tak buat kot lagu-lagu ni tak buat lah, buang yang mana yang tidak memberi manfaat ya. Bagus, satu pemikiran yang baik lah. Sebab dia dalam Habib dulu daripada faham dah ada ilmu tu kat dia dah ya. Dia sudah ada skop tu daripada awal, pasal dia dalam Habib dulu ya. Jadi maka tu mungkinlah insya-Allah akan berjalan satu suasana yang lebih baik. Sebelum ni adalah ura-ura nak naikkan satu kompleks yang lebih bermotif kepada hiburan ya, hiburan dan berbagai-bagai macam bentuk ya, kesukaan, permainan, bagai-bagai lah, yang agak besar lah, kos dia pun bilion ya, nak tubuh di Malaysia ni. Nak jadi ke tidak, Wallahu a'lam lah. Jadi maka tu kita kena faham lah. Jadi secara tak langsung yang boleh kita ambil sebagai suatu tindakan yang jelas dengan melakukan uzlah. Sambung.
Ya, itu yang pertama dia kata tadi. Yang ini menjauhkan diri dengan orang-orang yang tidak berkenaan, terkecuali pendirian kita sudah kuat dan tidak akan terpengaruh daripada mereka. Kita kena ada satu pendirian yang kuat lah. Sebab kita tak dapat lari, kan? Tak dapat lari daripada masyarakat-masyarakat yang membangkitkan perkara-perkara yang lawan. Kita tak dapat lari daripada dunia hiburan, tak dapat lari daripada dunia kekafiran, tak dapat lari daripada dunia dunia kemungkaran. Kita tak dapat lari sebab kita terjebak, jatuh dalam keadaan mana kita tak boleh lari. Nak pergi di mana pun tak ada hari ni. Tidak ada satu negara pun yang boleh kata negara yang tenang di dunia hari ni, tak ada. Dulu dia kata Sweden ni satu negara yang tenang. Nak tenang di Sweden, rupanya Sweden pun tak boleh. Sebelum tu dia kata di belah Asia ni, dia kata negara yang paling tenang negara Burma. Dulu Burma lah, sekarang Myanmar. Sekarang Myanmar lah, dulu Burma lah. Burma ni negara tenang sebab dia orang lebih kepada banyak kepada keberhalaan, banyak kepada urusan-urusan yang berkaitan dengan meditasi, ya, meditation, ya. Meditation ni kita kata macam berzikir macam-macam lah. Jadi hasilnya Burma juga bertukar menjadi negara yang paling ganas sehingga hari ini merupakan sebuah negara yang paling ganas, yang banyak menumpah darahkan manusia, nampak tak, ya, termasuk bangsa mereka sendiri, ya. Terus sembelih orang Islam dia bawalah, nampak tak, tukar nama Myanmar, itu namanya, antaranya. Tak ada. Jadi kita terpaksa duduk, maka tak dapat tidak kita kena ada satu ketahanan body yang kuat, ketahanan jiwa yang kuat, nampak tak gitu, ya. Jadi kita tak payah suntik vaksin, tak payah, ya. Kita pakai vaksin Rabbani, boleh lah suntik dengan vaksin Rabbani, dia 10 vaksin dia pakai. Vaksin Rabbani dia ada 10, nampak lah. Dia bukan 3 lah, 10. Daripada awal sampai akhir dia ada 10 tu, 10 tu kita penuh. Nanti kita sebut lah 10 perkara tu mana. Ala awal lagi ni, tak boleh nak pergi lagi, baik. Maka dia kata di sini, apabila kita menjauhkan diri pada manusia tadi ini, maka kita akan pasti selamat daripada akhlak-akhlak terpengaruh yang tidak baik, terpelihara agama kita, terpelihara diri kita daripada aneka perselisihan, perebutan duniawi, juga daripada segala macam kejahatan dan fitnah, ya. Menjauhkan diri pada bergaul dengan manusia yang tidak baik ada bermacam-macam coraknya menurut kekuatan keimanan kita. Apabila kita tidak kuat bergaul dengan mereka dan payah kita memisahkan diri pada mereka, wajib bagi kita pindah tempat ke daerah di mana kita boleh jauh daripada pengaruh-pengaruh itu. Kerana itulah para ulama dan hamba Allah yang saleh selalu mereka memilih tempat tinggal di pinggir-pinggir kota atau daerah-daerah pergunungan lain-lain demi maksud tersebut di atas. Kalau kita tak tahan, tak boleh juga, ya, imun, jiwa kita tak kuat, ketahanan diri tak kuat, kita tak boleh hadapi, kita terpaksa kena cari tempat-tempat yang agak terpelihara daripada gangguan-gangguan lah. Tapi kalau kita kuat macam Nabi, dia bergaul dengan semua masyarakat, nampak tak, ya. Uzlah Nabi, ketahanan Nabi kuat. Jadi kita sekarang nak cari ketahanan tu lah. Sekarang ni kita nak cari ketahanan tu, dia kekuatan imun body, imun jiwa kita yang kuat tu. Dengan cara mana? Tuan-tuan, ini yang kita perlu melihat kepada tasawuf. Maka kita kena gunakan kekuatan zikir. Tidak ada kekuatan yang boleh menghalang kita, yang boleh membantu kita, yang boleh menyekat kita, yang boleh membantu menyerang, ya, segala unsur-unsur penyerangan, melainkan dengan kekuatan zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nampak tak? Sungguhnya orang-orang yang beriman, Tuhan kata, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, di mana mereka punya hati yang tenang kerana dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bila kita ala tu maknanya Tuhan suruh kita tekan semua perkara ini, ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan hanya zikrullah hati boleh jadi tenang. Nampak? Itu dia.
Hampilah cerok mana pun, ya. Ya. Dalam pepatah Melayu kata apa? Ular menyusur akar. Nampak? Tidak akan hilang bisa dia, nampak? Tahu? Walaupun dia menyusur akar, ada jenis akar yang ular. Ada ular boleh kalah tu. Ada makhluk boleh kalah, bukan ular, ada makhluk boleh kalah, ada jenis akak. Akak ni bila dia lalu bawah akak tu, semua binatang akan lari daripada akak tu, tak boleh terima. Nampak tak? Dia halus yang akak tu bukan besar, saya terlupa nama dia, dalam bahasa Arab dia sebut, ya. Tapi ular dia boleh lalu akak, tak ada apa, bisa dia tak hilang. Maka tu ada pepatah Melayu, ular menyusur akar, tidak akan hilang bisa dia, nampak? Ini kita jadi dia betul lah. Kalau kita sudah ada zikrullah, ketahanan yang kuat, hampirlah mana pun tak ada gangguan, nampak tak? Ya, tidak ada apa-apa gangguan bagi kita. Ini Rasulullah ajak kita tiap-tiap malam nak tidur 3 kali sapu seluruh anggota badan kita. Ini dia punya cara lah, antara zikir yang boleh menyelamatkan kita untuk satu bahagian. Contoh, ya, nak tidur malam, sebelum kita nak ubah badan kita ke tempat tidur, baca 3 kul. Itu hadis sahih. 3 kali sapu ke seluruh anggota badan kita. Itu satu, ya. Kita nak tidur, kita nak bangun lagi, kita baca lagi zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan bagai-bagai. Semua itu kita kena bawa lah, ya. Jadi itulah di antaranya yang boleh kita ambil faham daripada segi ketenangan tadi. Banyak boleh membantu kita. Kekuatan-kekuatan zikir. Guna nama Allah. Saya ada sebut dulu. Baca sebelum lepas asar, baca lepas isya. Ya. Al-wahidul baqiyul qawiyul matin. Innallaha qawiyyun aziz ya qawi. 7 kali. Lepas asar, lepas kali 7 kali lepas isya. Dia pilih asar dengan isya. Nampak tak? Nak masuk gerbang maghrib tu suatu cabaran yang cukup besar. Nampak tak? Antara siang nak masuk ke malam tu, matahari nak turun daripada paras bumi daerah sekian-sekian daerah cukup besar tu. Dia punya gegaran dunia tu akan memberi satu gangguan yang boleh mengubah cuaca, boleh mengubah keadaan, boleh mengubah masyarakat, boleh mengubah kita punya suhu badan dan sebagainya. Nak masuk maghrib tu, lepas tu maghrib 3 supaya kita kembali kepada Allah. Nampak tak? 3 tu mengingatkan pada ganjil Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Maka tu Nabi pula pesan waktu maghrib kunci habis tingkap pintu jangan buka, makanan-makanan suruh tutup. Nampak tak? Nampak tak? Dia nak masuk maghrib tu, antara siang nak masuk ke maghrib tu, nak masuk malam tu, dia punya gegaran tu, gangguan gegaran tu punya kuat, boleh mengakibatkan perubahan besar kepada alam. Nampak tak? Dan kita nampak ringan, ya, cukup besar maghrib tu, ya, cukup penting. Maka tu jadi maghrib 3, tak jadi maghrib 4. 3 sebab kita kembali, maka tu Rasulullah mengatakan maghrib adalah witir siang. Maghrib adalah witir siang. Kita buat malam witir tu witir malam. Witir siang maghrib. Ini supaya kita nak faham. Jadi kita sembahyang maghrib di awal, sebab tu masa dia pun singkat. Maghrib masa dia singkat sebab masa gegaran tu tak panjang, pendek ya. Ya. Al-Imam Syafi'i dia nampak 2. Masa dia di Iraq, kaul qadim, dia kata yang kita sembahyang sekarang ni, yang kaul kita sembahyang sekarang ni lebih kurang 1 jam lah maghrib kita. Bila dia pergi ke Mesir, kaul jadid, dia kata maghrib 15 minit je. Tapi kita pakai kaul qadim lah. Kalau pakai 15 minit, pakai semua tak sembahyang. Ini antara faham Imam Syafi'i. Dia kenal waktu maghrib. Pasal apa maghrib ni pendek? Apa dia punya rahsia, tuan-tuan? Ini dia sebab dia berubah keadaan alam tu. Dia ada satu gegaran yang kuat, boleh mengubah situasi struktur alam tu. Nampak? Struktur kita sendiri boleh berubah. Nampak tak? Maka itu kita kena masuk, kita pecah dia dengan sembahyang maghrib 3 rakaat kita buat tadi, dia akan pecah. Nampak tak? Segala gegaran yang boleh menggugat kita. Itu kepentingan dia. Sebab tu jangan ditangguh maghrib tu. Buat awal. Masuk-masuk waktu buat terus. Nampak tak? Kemudian iring dengan sunat. Iring dengan sunat. Sebab yang paling bimbang, malaikat yang paling bimbang
jadinya malapetaka kepada manusia ni adalah raqibun atid. Kena pergi sampai ke situ lah. Dua malaikat inilah selalu berdoa untuk kita, tahu. Ya Allah, bagilah selamat kawan ni, bagi selamatlah orang ni, jauhkan dia daripada bala musibah, jauhlah daripada segala kesengsaraan, jauh daripada azab neraka. Dua malaikat duk minta hari-hari. Tambah-tambah masuk waktu maghrib, berlaku pula satu kegaran yang kuat tadi ini, perubahan alam, maka jadi lebih takut raqibun atid. Ya, maka itu kita tambah lagi lepas maghrib 3 sunat ba'diyah maghrib. Sebab itu ada hadis mengatakan barang siapa yang meninggal sunat ba'diyah maghrib, dia menyakitkan raqibun atid. Nampak tak? Tu dia ada hadis tu. Menyakitkan raqibun atid. Tu dia. Ya. Bawah raqibun atid ni ada folio, malaikat hafazah, malaikat kiramah, malaikat katibin, nampak tak? Malaikat safarah. Itu semua malaikat ni duduk ada bawah raqibun atid. Raqibun atid ni menteri dia lah. Dua malaikat ni menteri, raqibun atid. Bawah dia tu ada malaikat hafazah. Bawah dia ada malaikat kiraman. Di bawah dia ada malaikat katibin. Bawah dia ada malaikat safarah. Ya? Beramai malaikat duduk bawah portfolio raqibun atid. Nampak? Bukan raqibun atid, tulis. Depa jadi kepala. Kepala kepada 4 kumpulan malaikat. Hafazah duk jaga kita, kiramah duk angkat dari kita kalau kita orang tawaduk, nampak, tekan kepala kita kalau kita orang sombong. Katibin catat kita punya amalan, nampak tak? Sebab tu Quran sebut bunyi wa inna alaikum lahafizin, bagi kamu malaikat hafizin, kiraman katibin, ada kiraman ada katibin, nampak tak? Ya'lamuna ma taf'alun, akan mengetahui apa yang kamu amal. Jadi itulah di antara yang boleh kita sebut. InsyaAllah kita tangguh dulu sekadar itu, ya. Jadi kita akan sambung, ya. Baik, menjauhkan diri bergaul dengan manusia yang tidak baik bermacam-macam corak menurut kekuatan keimanan kita. Setakat itulah kita berhenti. Kita ambil apabila kita tidak kuat bergaul dengan mereka, payah kita misahkan diri. Itu kita nak sambung pada minggu depan, insyaAllah. Muka surat 61. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.